Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد النبي المهدى وإمام المجتبى ورسولنا المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل من الإمام الحافظ قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. Suratul Baqarah ayat 272. Dan apa sahaja harta yang baik yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, maka pahalanya itu adalah untuk kamu sendiri, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sahaja harta yang baik yang kamu nafkahkan, nescaya kamu akan diberikan pahalanya dengan cukup, dan sedikit pun kamu tidak akan dianiayai. Sahabul Fadilah, pengurusi dan seluruh hujatan kuasa Surau An-Nur, Bandar Puteri Kelang, sekalian para pendengar mudah-mudahan kesempatan ini akan memberikan kefahaman kita dalam agama, dan mudah-mudahan melorongkan turunnya kasih sayang dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi perbincangan kita, masih lagi melalui tajuk, melalui kitab Madza Ya'ni fi Intima'il Islam. Apa erti saya menganut Islam? Dan kita masih membicarakan tentang tajuk yang berhubung kait dengan akhlak
Iaitulah saya mestilah muslim di sudut akhlak. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, khususnya rakan-rakan daripada Surah An-Nur Bandar Puteri Kelang. Sebelum daripada ini, kita telah menyebut tentang akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah berkait dengan sifat menjauhi perbuatan sangka buruk ataupun su'uzzan. Dan pada malam ni kita sampai kepada yang ke-9 melalui buku Madza Ya'ni fi Intima'il Islam. Apa arti saya menganut Islam? Iaitulah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu sifat yang luhur, yang mesti kita teladani, iaitulah sifat pemurah. Sifat pemurah, satu sifat pertengahan di antara sifat terlalu bakhil dan terlalu boros. Maka antara bakhil dan boros itu kita diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Iaitulah supaya kita bersifat pemurah. Dalam tulisan Dr. Fathiyakan, beliau telah menyebut tentang sifat pemurah pada perkara yang ke-9, iaitulah katanya beliau mestilah, yakni kita semua mestilah bersifat pemurah, yakni mengorbankan diri dan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang dapat mendedahkan kebakhilan seseorang itu ialah cara membelanjakan wang ringgit. Berapa banyak kita lihat pangkat dan cita-cita yang tinggi telah runtuh dan hancur kerana rakuskan kebendaan. Dalam Al-Quran terdapat berpuluh-puluh ayat yang menyebut permasalahan iman beriringan dengan masalah menafkahkan harta. Dalam kenyataan, Dr. Fathiyakan yang berkait dengan sifat salah satu daripada akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam ialah baginda bersifat pemurah. Dan baginda mendidik kita semua untuk meyakini bahawasanya sesuatu yang kita belanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenarnya yang akan menjadi milik kita dan penyelamat kita di hari akhirat. Dan itu juga sebagai sumber, sebagai laluan untuk turunnya keberkatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya akan menyuburkan harta yang kita miliki sendiri. Maka Islam melalui baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cara bagaimana untuk kita menjadikan harta kita berkembang dengan cara yang betul, dengan cara yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah
dengan cara kita membelanjakan dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para hadirin yang dikasihi sekalian, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, di dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam baginda menyebut bagi orang-orang yang bermurah hati dan sentiasa memperuntukkan sebahagian daripada hartanya untuk jalan Allah, terutama pada waktu pagi, pada waktu petang. Maka sekumpulan para malaikat akan sentiasa berdoa. Itulah katanya baginda sallallahu alaihi wasallam bagi menyebut doa para malaikat. Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa la a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kau gantilah yang lebih baik, yang lebih banyak bagi mereka-mereka yang mengeluarkan hartanya untuk jalan-Mu. Dan kau tahanlah harta-Mu bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang menahan hartanya daripada dinafkahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang-orang yang sentiasa menginfakkan harta pada jalan Allah, atau orang-orang yang tidak kedekut, orang-orang yang tidak bakhil, mereka sentiasa berada di bawah naungan para malaikat. Dan para malaikat sentiasa, sekumpulan para malaikat sentiasa berdoa. Bila kita memberikan infak kita pada waktu pagi, daripada pagi sampai ke petang, kita memberikan infak lagi pada waktu petang, daripada petang sampai esok pagi, malaikat sentiasa mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik, yang lebih banyak. Sebab itu di dalam sepanjang sejarah kehidupan orang-orang yang kaya, orang-orang yang dermawan, waktu yang sama dia adalah hartawan, maka antara rahsia pentingnya ialah dia akan sentiasa menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang diinfakkan itulah yang akan menjadi bekalan kepada mereka di hari akhirat dan menjadi penyelamat kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada orang-orang yang telah ataupun memberikan satu proklamasi terhadap orang-orang yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai mereka diberikan peluang untuk hidup, apakah permintaan yang mereka akan lakukan? Maka sekalian ramai orang-orang yang telah mati, dia menghendaki untuk hidup dan hanya semata-mata untuk menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah bagaimana pentingnya sifat pemurah, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakan harta yang dimiliki oleh baginda sebahagiannya adalah untuk perjuangan Islam, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah juga bagaimana baginda mendidik isteri-isterinya, terutama sekali Sayyidatina Khadijah
Sehingga katanya Khadijah, andai satu hari nanti Khadijah, kata Khadijah sudah berada di dalam alam barzakh dan baginda memerlukan keuangan untuk perjuangan Islam, andai tulang belulang itu boleh digunakan menjadi harta, maka ambillah tulang belulangku untuk ditukar kepada harta demi untuk perjuanganmu ya Rasulullah. Maka sidang pendengar yang dikasihi sekalian, begitulah besarnya rahsia kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendidik para sahabat dan mendidik kita semua supaya membuang sifat bakhil, ataupun waktu yang sama kita membuang sifat boros untuk kita gunakan harta kita diinfakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sana disebut satu firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal kita membaca suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan mereka menafkahkan apa sahaja yang direzekikan kepada mereka. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat pemurah itu salah satu tanda bagi orang-orang yang sentiasa mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaith wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu, yang Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kamu syurga, yang keluasan syurga itu ialah terbentang saujana langit dan bumi. Semua itu disediakan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah dia orang yang bertakwa dan orang yang mendapat keampunan itu? Kata Allah, "Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra." Iaitulah orang-orang yang menafkahkan hartanya pada waktu senang dan pada waktu susah. Waktu senang mereka menafkahkan hartanya dalam keadaan cara senang, waktu susah menafkahkan hartanya dalam keadaan waktu susah. Wal kadhiminal ghaith, dan mereka boleh menahan kemarahan. Wal afina 'anil nas, dan dia suka memberikan kemaafan kepada sesama manusia, sama ada meminta maaf ataupun memberikan kemaafan. Dan begitulah sifat baik yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sebab itu sama juga dalam surah Al-Baqarah, selepas daripada Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat orang-orang yang bertakwa, maka orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang yakin, yang beriman bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Itulah mereka yang beriman kepada perkara-perkara ghaib dan mereka mendirikan salat. Bahkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka adalah orang yang akan memerhatikan tentang hartanya, iaitulah
supaya hartanya dapat dikeluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa sahaja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan suatu melainkan kerana mencari keredaan Allah. Dan apa sahaja harta yang baik yang kamu nafkahkan, nescaya kamu akan diberikan pahalanya dengan cukup dan sedikit pun kamu tidak akan dianiayai. Sebab itu, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, yang membezakan antara orang yang menafkahkan harta pada jalan Allah dan orang yang bakhil, maka yang membezakan ialah sama ada dia yakin ataupun dia ragu terhadap kebangkitan hari kiamat. Sebab itu orang-orang yang yakin dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yakin bahawa setiap sen yang mereka keluarkan pada jalan Allah itu akan diserahkan balik semuanya untuk menjadi ganjaran pahala, dan Allah SWT tidak kurangkan, bahkan Allah akan menggandakan lebih banyak. Dan itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala membuat perbandingan terhadap orang-orang yang mengeluarkan hartanya pada jalan Allah. Iaitulah seumpama satu benih yang menumbuhkan pohon sehingga menjadi hidup dan subur dengan 7 tangkai. Bahkan setiap tangkainya menghasilkan 100 buah. Maka 7 tangkai menjadi 700. Begitulah Allah menggandakan. Hanya daripada beberapa sen yang kita keluarkan beberapa ringgit, maka Allah Subhanahu wa taala bersedia untuk menggandakan. Bahkan Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha', bahkan Allah boleh untuk memberikan jauh lebih banyak daripada itu lagi bagi mereka-mereka yang Allah kehendaki, kerana Allah SWT maha luas. Allah maha kaya, maha luas. Dan Allah pengetahuannya meliputi pada semua juzuk kehidupan. Maka para hadirin yang dikasihi sekalian, begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perbandingan. Namun Allah Subhanahu wa taala waktu yang sama mengingatkan kita tentang akhlak seorang muslim dalam kita mengeluarkan harta pada jalan Allah. Yang terkadang betul niat pada jalan Allah, tetapi ada perkara-perkara yang nantinya akan membatalkan. Dan ada perkara-perkara yang
perlu dijaga dalam soal kita mengeluarkan harta pada jalan Allah. Firman Allah, allazina yunfiquna fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Iaitulah supaya harta yang kita keluarkan tadi betul-betul akan menjadi bekalan kepada kita, menjadi penyelamat kepada kita, bahkan Allah akan kurniakan jauh. Bukan sekadar di hari akhirat, di dunia lagi Allah akan tambahkan lagi nikmat hartanya bagi mereka-mereka yang bermurah hati untuk menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah boleh menggandakan, tetapi dengan syarat Allah kata la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Janganlah diikuti infak ataupun sesuatu yang mereka keluarkan, nafkahkan, sumbangkan, maka amalan itu diikuti dengan sifat menunjuk-nunjuk, berbangga-bangga dengan pemberiannya. Bahkan ada ketikanya bertujuan untuk menyakitkan hati orang lain dengan keupayaan dan kemampuan mereka mengeluarkan harta. Bahkan mengungkit-ungkit apa yang telah dikeluarkannya. Maka kalau sekiranya pemberian itu tidak disertai dengan sifat itu, iaitulah dengan tidak disertai dengan sifat mengungkit, sifat berbangga, bahkan tidak berniat untuk menyakitkan hati orang lain, lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jangan bimbang, kata Allah, kerana Allah SWT akan menunaikan janjinya untuk memberikan ganjaran pahala yang banyak. Bahkan Allah akan menambahkan lagi hartanya waktu kita hidup di dunia lagi. Maka begitulah janji Allah. Ada amalan-amalan yang memang Allah SWT perintahkan kita dan Allah rahsiakan dari segi ganjarannya, dan ada amalan-amalan yang kita lakukan ibadah dan Allah hanya beritahu tentang apa yang akan kita perolehi di hari akhirat nanti. Tetapi amalan berinfak, mengeluarkan harta, memberikan sumbangan, sifat seorang yang pemurah, Allah SWT menjanjikan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Mereka akan beroleh kurnia yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah juga menyebut, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa sahaja yang kamu keluarkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti yang lebih baik. Sebab itu orang yang yakin, maka dia akan beroleh kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan terus menginfakkan harta pada jalan Allah. Berbanding dengan orang-orang yang ragu, maka mereka akan bersifat dengan sifat bakhil, sifat kedekut. Bimbang kalau dia keluarkan harta, hartanya makin berkurang. Bimbang kalau dia keluarkan hartanya nanti jatuh miskin. Allah menjanjikan tidak akan miskin, bahkan akan terus Allah berikan kurniaan harta bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab persoalan harta bukan persoalan banyak, tetapi persoalan harta ialah persoalan keberkatan. Persoalan harta bukan soal jumlah, tetapi persoalan harta ialah tentang menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu para hadirin yang dikasihi sekalian, itulah sifat pemurah. Sehingga Islam ini meletakkan soal sifat pemurah itu bukan sekadar dalam konteks harta,
tetapi menggembirakan orang lain di atas kesedihan orang lain, paling kurang dengan doa, itu juga sebagai satu sumbangan. Nafkah yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Ya Allah Subhanahu wa taala akan balas apabila kita dapat berbahagi rasa kesedihan dengan orang-orang yang sedih, yang ditimpa musibah, dan orang-orang yang sanggup untuk berkongsi harta, berkongsi nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada mereka kurniaan yang besar waktu hidup di dunia, apatah lagi apabila mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita menyebut bukan sekadar soal harta, bahkan dengan perkataan yang baik itu juga sebagai satu sumbangan, kerana perkataan yang baik itu akan mengembirakan orang lain. Allah berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Perkataan yang baik dan perkataan yang sentiasa mengandungi kemaafan, keampunan daripada Allah, itu lebih baik daripada sedekah, kata Allah, yang kita keluarkan tetapi kita mengungkit-ungkit sedekah yang kita keluarkan. Maka sebab itu, bagi yang ada keupayaan harta, keluarkanlah. Harta yang tidak ada keupayaan, maka akhlak yang baik, perkataan yang baik, doa yang baik kepada orang lain, itu adalah merupakan satu sumbangan yang sangat diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitulah sifat yang disebut oleh Dr. Fathiah Khan dalam menghuraikan tentang sifat pemurah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan sifat yang ada pada baginda ini, akhlak yang ada pada baginda ini adalah satu akhlak luhur yang mesti menjadi pegangan kita semua untuk kita amalkan, sehingga jangan sampai berlalu satu hari kita tidak memikirkan apakah sumbangan kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak menggunakan mulut kita untuk berkata baik kepada sesama manusia, mendoakan kepada sesama manusia pada waktu pagi, pada waktu petang, maka itu adalah merupakan perintah baginda sallallahu alaihi wasallam supaya mendidik kita semua menjadi orang-orang yang bersifat dengan sifat pemurah. Kemudian yang ke-10, iaitulah qudwah hasanah. Akhlak qudwah hasanah. Kata Dr. Fathiah Khan, beliau mestilah menjadi qudwah hasanah bagi orang ramai. Segala tindak tanduknya menjadi terjemahan terhadap semua prinsip-prinsip Islam, baik dalam adab tata tertibnya, makanannya, minumannya, pakaiannya, percakapannya, dalam keadaan damai, dalam masa mengembara dan bermukim, juga seluruh gerak dan diamnya. Qudwah hasanah ini akan lahir satu sifat daripada penghayatannya kepada akhlak Islam. Sebab itu qudwah hasanah ini bukan satu lakonan, bukan sesuatu yang kita boleh tunjukkan secara berlakon, tetapi mestilah melalui satu penghayatan dalam kehidupan. Dan penghayatan dalam kehidupan itulah yang akhirnya akan menjadi satu hasil, satu buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang lain bernaung di bawah akhlak yang baik bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka prinsip-prinsip
ataupun adab-adab, tata tertib, soal makan, soal minum, soal berpakaian, soal pergaulan, percakapan. Itu semua akan menjadi ikutan. Maka sebab itulah baginda sangat berhati-hati dan mendidik umatnya dalam segala sudut supaya kita berakhlak dengan akhlak yang baik, kerana perilaku kita akan menjadi ikutan orang lain, akan disorot oleh orang lain. Seorang ayah, akhlaknya akan dilihat oleh isteri dan anak-anaknya. Begitu juga kita dalam pergaulan seharian. Seorang guru, akhlaknya akan dilihat oleh anak-anak muridnya. Seorang rakan-rakan yang lain akan sentiasa meneropong dan melihat akhlak kita. Maka sebab itulah kita sentiasa perlu berakhlak dengan akhlak yang baik. Sebab itu dalam suasana kita mengikuti media sosial yang tidak ada batasan, dia memerlukan kepada akhlak untuk kita sendiri menentukan penggunaan media sosial yang baik. Kerana saya sangat membimbangi dalam suasana polarisasi politik yang ada sekarang ini. Manusia ada yang tidak mengira soal haram ataupun halal. Fitnah umpamanya telah menjadi satu komoditi. Sumber pendapatan dilihat untuk mencari kuasa. Maka sebab itulah fitnah sudah menjadi sebagai satu amalan, kebiasaan, dan ini sangat bertentangan dengan apa yang dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang dipentingkan oleh baginda terhadap orang lain ialah supaya orang lain dapat mengikuti akhlak Islam melalui akhlak yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana memang pengutusan baginda sallallahu alaihi wasallam selain daripada liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, waktu yang sama baginda akan meninggalkan akhlak itu sebagai satu warisan luhur untuk diamalkan oleh umatnya. Dalam keadaan kita sendiri yang sudah terlalu jauh dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kasihnya baginda kepada kita, walaupun kita belum ada kesempatan untuk bertemu wajah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, mungkin tidak sebagaimana para sahabat yang dapat melihat secara langsung akhlak baginda. Tetapi bagaimanapun kita terus meyakini terhadap peninggalan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjadi qudwah kepada kita, dan kita mesti menjadikan ianya sebagai qudwah kepada orang lain juga. Maka sudah tentulah itulah di antara warisan peninggalan baginda yang mesti kita laksanakan dan mesti kita hayati dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam segala hal, kalau kita ada kesempatan untuk membelik ataupun kita membaca Asy-Syama'il Muhammadiyat, satu buku yang mengumpulkan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhlak baginda, tentang cara hidup, cara perilaku, bermula daripada cara bagaimana Nabi bangun pagi, apa yang diamalkan oleh baginda, bagaimana masuk keluar bilik air,
bagaimana mengurus diri, bagaimana pergaulan dalam rumah, makan dan minum, berpakaian. Sampailah pada baginda akan tidur semula, bagaimana cara Nabi tidur, apa yang diamalkan oleh baginda sebelum tidur. Semua itu adalah merupakan qudwah yang ditulis di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah untuk kita hayati dalam kehidupan kita. Maka begitulah bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perilakunya, dalam setiap gerak-gerinya, kerana semuanya akan menjadi ikutan kepada umatnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang datang daripada baginda kamu ambil, dan apa yang ditegah oleh baginda maka hendaklah kita tinggalkan. Apatah lagi dalam persoalan-persoalan ibadah, kerana sahnya ibadah itu mestilah mutaba'ah, mestilah mengikut sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam. Cara solat baginda, cara puasa baginda, cara haji baginda, cara ibadah baginda. Begitulah cara solat kita. Kita berusaha untuk mencari sumber ilmu, menggali bagaimana cara baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Itu dalam perkara-perkara ibadah. Dalam perkara ibadah yang sumber, yang syaratnya mestilah pertama sekali ialah soal ilmu. Yang kedua mestilah ikhlas. Dan yang ketiga, amalan ibadah itu mestilah mutaba'ah. Iaitulah amalan itu mesti mengikut bagaimana cara Nabi SAW beribadah. Maka begitu juga dalam kehidupan kita. Sebab itu kegembiraan bagi orang-orang yang beriman saat apabila mereka bertemu dengan Allah. Seawal mereka akan dimasukkan ke dalam lubang kubur masing-masing, maka orang-orang yang dalam hidupnya sentiasa memastikan terhadap amalan-amalan baginda sallallahu alaihi wasallam terlaksana dalam kehidupannya, maka sudah tentulah mereka akan menempatkan diri untuk mendapat kasih sayang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu di awal-awal apabila mereka dimasukkan oleh Allah di dalam kubur, berita gembiranya ialah apabila malaikat membawakan kita seorang lelaki dan ditanya kepada kita kenal ataupun tidak, maka akhlak baginda yang kita amalkan, sunnah-sunnah baginda yang kita amalkan dalam kehidupan ini akan dapat memperkenalkan kita dengan lelaki itu. Maka kita pun akan menjawab, dialah hamba Allah, dialah kekasih Allah, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin yang dikasihi sekalian, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, begitulah sifat qudwah hasanah yang sangat penting. Sebab itu amalan-amalan yang baik ataupun apa sahaja gerak kita dalam kehidupan ini sebenarnya akan sentiasa diperhatikan oleh orang di sekeliling kita, apatah lagi oleh para malaikat. Maka oleh sebab itulah kita akan diberikan ganjaran pahala apabila satu kebaikan yang kita amal diikuti oleh orang lain. Orang yang mengamalkan kebaikan itu mendapat ganjaran pahala, dan kita yang menunjukkan qudwah itu akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang mengikut amalan yang kita lakukan. Begitulah nikmat yang Allah kurniakan dalam kehidupan ini. Jadi sidang pendengar yang dikasihi sekalian, saya mohon keampunan kepada Allah, kemaafan kepada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, terutama kepada rakan-rakan daripada Masjid Surah An-Nur Bandar Puteri yang kita tidak dapat untuk bersua hanya
melalui pertemuan atas talian secara maya ini. Mudah-mudahan kita dapat terus bersabar dengan PKP yang dilaksanakan hari ini, hari yang pertama bagi fasa yang kedua PKP. Mudah-mudahan kita berdoa Allah SWT akan mengangkat segala bentuk musibah yang melanda kita, dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat bersama semula secara fizikal dalam masa-masa yang akan datang. Mohon keampunan kepada Allah, kemaafan kepada tuan-tuan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, keluarga kami, anak kami, isteri kami sebagai penyejuk mata memandang. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami dan keluarga kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seramai mana kami yang mengikuti dan yang mendengar ataupun yang akan mendengar kemudiannya nanti, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kurniakanlah kepada kami kebaikan di hari akhirat nanti. Wa qina azabannar, dan tolonglah ya Allah selamatkan kami daripada api neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.